Anda nak tahu tak siapakah arkitek di sebalik pembinaan Masjid Nabawi dan juga Masjidil Haram? Sebenarnya ada kisah ajaib yang terjadi kepada arkitek ni semasa pembinaan lantai mamar di Masjid Nabawi. Inilah dia Dr. Muhammad Kamal Ismail, arkitek tersohor di negeri Arab. Beliau terkenal kerana tidak mengambil sebarang upah semasa projek perluasan kawasan di Masjid Nabawi dan juga di Masjidil Haram. Kalau siapa yang pergi umrah ataupun haji, tanyalah mereka. Kalau mereka pijak dekat lantai mamar dekat dua masjid ni, mesti sejuk walaupun cuaca pada ketika itu panas. Dipendekkan cerita, beliau telah pun dipertanggungjawabkan untuk mengetuai projek perluasan kawasan di dua buah masjid tersebut. Beliau memilih sebuah batu granit putih untuk diletakkan di dalam kawasan masjid dan juga di sekeliling Masjidil Haram. Batu yang dipilih tu sebenarnya sangat istimewa kerana mampu menyerap haba, sebab tu lantai tu sejuk. Dan kalau hampa nak tahu, batu tu hanya ada di negara Greece sahaja. Beliau ke sana untuk melihat sendiri kawasan pegunungan tu yang mana ada batu mamar tu lah, dan terus membuat perjanjian dan berjanji untuk membeli separuh daripadanya untuk dibawa pulang ke Mekah. Akhirnya batu itu selamat dipasang di kawasan Masjidil Haram. Selepas tempoh 15 tahun, kerajaan Arab Saudi meminta supaya beliau memasang juga batu yang sama untuk Masjid Nabawi. Dia risaulah sebab 15 tahun dah berlalu, dia takut yang batu tu dah tak ada dah stok dekat sana. Sebab waktu tu dia beli separuh dah kan. Dia pun pi balik ke sana dekat negara Greece tu, jumpa dengan syarikat yang dia berurusan dulu ni nak beli. Tapi dia dapat jawapan yang sangat mengecewakan, iaitu selepas dia beli, rupa-rupanya ada pihak lain yang beli baki yang mana tinggal dekat situ. Dia pun balik dengan perasaan yang sangat sedih dan juga kecewa. Dia tak puas hati, dia pun tanya dekat pihak syarikat tu siapa yang beli. Sembang punya sembang, mereka pun setuju untuk bantu beliau mencari siapakah orang yang membeli batu tersebut. Esok tu, masa dia nak on the way nak balik ke negara Arab Saudi dah, dia dapat call. Rupa-rupanya syarikat tu dah jumpa dah siapa yang beli batu tu. Dia pun tengok, rupa-rupanya maklumat pembeli tu, dia sebenarnya ialah orang Arab Saudi juga. Weh, panjang ni, saya akan sambung di video part yang kedua. Dah tengok dapat yang pertama? So kalau dah tengok, saya sambung, okey? Jadi selepas mereka dapat details pembeli tu, mereka pun cuba hubungi pembeli tu. Dan pembeli tu pun, dia sampai terlupa yang dia pernah beli batu granit tu 15 tahun yang lalu. Jadi dia call lah someone yang ada dekat gudang tu, tanya, batu ni jadi apa? Rupa-rupanya, apa yang jadi tahu? Mereka langsung tak pernah guna lagi batu tersebut. Jadi jawapan tu melegakan Dr. Muhammad Kamal Ismail. Beliau pun menangis kerana bersyukur ada lagi stok batu untuk digunakan bagi perluasan kawasan di Masjid Nabawi. Jadi beliau keluarkan cek kosong dan berikan kepada pemilik syarikat tu, dan tulislah berapa amount yang dia nak, menandakan yang dia betul-betul nak belilah batu-batu tersebut. Tetapi apa yang dijawab oleh pemilik syarikat itu mengejutkan beliau. Aku takkan ambil satu dirham pun dari kamu. Batu granit ini aku hadiahkan kepada kamu. Ikhlas disumbangkan ke jalan Allah. Sesungguhnya Allah telah melupakan aku tentang batu yang aku pernah beli suatu ketika dahulu. Dan sebelum ini Allah lah yang mengatur aku untuk membeli batu ini, yang mana kepentingannya aku sendiri pun tidak tahu apa tujuannya. Dan kini aku faham mengapa. Dia juga takut disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekiranya dia mengambil keuntungan di atas jualan batu-batu tersebut, yang mana kita pun tahu batu tu nak digunakan untuk nak memperluaskan kawasan masjid. Akhirnya batu tu pun diserahkan kepada Dr. Muhammad Kamal untuk perluasan kawasan masjid. Kesimpulannya guys, apabila kita berniat baik untuk membantu jalan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah Allah akan permudahkan. Kita mudahkan urusan orang, Allah mudahkan urusan kita. Saya doakan sesiapa yang menonton dua part video saya dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sampai di dua buah masjid ini, insya-Allah. Selamat datang ke bumi.